Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So, sempena PRU ke-15 yang dah pun habis dan juga kita dah tahu siapakah Perdana Menteri ke-10 kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan aku punya dawat dekat jari pun hilang dah sekarang ni, cuma tinggal dekat kuku je. Macam mana dengan jari korang pula? Masih ada lagi ke dawat tu? Tapi untuk video kali ni aku tidak berpihak kepada mana-mana parti. Untuk video kali ni aku nak kongsikan antara 3 smartphone yang kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim gunakan dalam video ataupun gambar yang diambil yang dikongsikan di social media sekarang ni. Sebab kita tahu yang masa dia diumumkan sebagai Perdana Menteri, ramai jugalah pemimpin luar negara yang hubungi dia. Boleh dikira macam Anwar Ibrahim ni agak popular jugalah di kalangan pemimpin luar negara. So diorang juga dikongsikan video Anwar Ibrahim dan juga gambar masa dia tengah call tu kan. So yang pertama sekali, apa yang aku nampak masa awal video tu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan Samsung Galaxy Note 10 Plus. So smartphone ni dilancarkan pada tahun 2019 menggunakan chip Exynos 9825. So level dia lebih kurang macam Snapdragon 855. In terms of penggunaan tu, bagi aku Note 10 Plus kurang relevan disebabkan oleh smartphone ni tak ada rangkaian 5G, dan juga prestasi dia tu untuk penggunaan biasa tu okey, cuma untuk heavy usage tu mungkin kurang sikit lagi untuk ketahanan bateri dia. Masa awal dulu harga baru dia adalah sekitar RM4,200, tapi sekarang ni pada tahun 2022 harga terpakai dia sekitar dalam RM1,300 saja. So memang dah murah lah untuk sebuah flagship premium daripada Samsung, dan bagi aku dengan dia punya spesifikasi tu boleh tahan jugalah untuk phone flagship. Cuma dari segi dia punya OS tu dah tak dapat dah Android 13 yang terbaru ataupun One UI 5 yang baru saja Samsung lancarkan pada smartphone doang. So last update untuk Note 10 Plus adalah sampai Android 12 berdasarkan One UI 4 saja. So that's why aku cakap yang Note 10 Plus kurang relevan, tapi sebenarnya masih boleh gunakan pada tahun ni. Dari segi dia punya spesifikasi kamera, dia punya multitask untuk expand dan sebagainya. Smartphone kedua yang memang aku tak jangka langsung masa Anwar Ibrahim buat PC, dan masa tu juga ada orang call dia, ada nampak gambar yang Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan Google Pixel 5 masa tengah jawab call. So macam wow, Anwar Ibrahim pun gunakan Google Pixel kan. Tapi aku tak rasa itu smartphone dia lah, mungkin smartphone bodyguard dia ataupun sebaliknya. So macam Galaxy Note 10 Plus pun aku tak rasa itu smartphone dia, sebab kalau kita tengok kat Twitter, bukannya Twitter for Android tapi sebaliknya sebenarnya. So Google Pixel 5 actually dilancarkan pada tahun 2020 dan tak officially masuk Malaysia. Paling terdekat kita boleh dapatkan dekat Singapura ataupun dekat negara US secara import sajalah. Orang bawa masuk Malaysia jual dengan harga yang boleh tahan juga. Baru masa tu sekitar RM4,000, tapi sekarang ni harga terpakai sekitar RM1,300 saja untuk Google Pixel 5 yang menggunakan chip Snapdragon 765, ada rangkaian 5G. Prestasinya daripada Google Pixel 5 bagi aku personally masih relevan nak digunakan pada tahun ni, memandangkan dia sebuah mid-range premium dan ada rangkaian 5G. So untuk korang nak gunakan sebagai penggunaan biasa tu bagi aku okey je, tapi untuk gaming tu mungkin tidak seperti apa yang korang jangkakan untuk performance yang mantap sangat lah. Dia boleh je main game dan boleh je gunakan macam biasa sebab ada rangkaian 5G. In fact Pixel 5 pun masih akan dapat Android update sampailah Android 14. So basically dia akan update sampai last Android 14, dan after that Android 15 dah tak dapat update lah. So that's why aku cakap yang Pixel 5 masih relevan. Harga pun RM1,300 okey lagi. Cuma yang kurang dengan Pixel 5 ni adalah dia punya rekaan tu dan juga dia punya teknologi fingerprint scanner pada bahagian back panel. So dia ala-ala rasa macam phone mirrors yang murah, cuma looks dia tu nampak unik lah kan, memandangkan dia adalah Google Pixel. Kamera pun memang cukup padu bagi aku untuk sebuah smartphone Pixel yang dah berusia hampir 3 tahun dah. Dan actually Pixel 5 tak support VoLTE dekat Malaysia tau. So starting Pixel 6 ke atas saja yang menyokong VoLTE di Malaysia. So kalau yang gunakan Pixel 5 tu memang mungkin akan komplain lah tentang dia punya line tu tak berapa nak stable sangat. Smartphone yang terakhir aku nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim gunakan masa dalam video iaitu iPhone 13 Pro Max, sebab dalam gambar pun ada tunjuk yang smartphone tu berbentuk notch screen dia, bukannya punch hole display. So kemungkinan besar juga ini adalah smartphone peribadi beliau lah, memandangkan kita tahu yang dia pun menggunakan Apple Watch juga sebenarnya tahu, bukannya jam Rolex dengan harga yang mahal gila. Tapi Apple Watch harga dalam lingkungan RM1,500 ke RM2,000 lebih macam tu je, ikut pada series juga dan jenis. So
mungkin juga Series 6 ataupun Series 7. Sebab kita tahu yang 13 Pro Max pun dilancarkan pada tahun lepas. Dia tak upgrade pun kepada iPhone yang baru. Tapi kita tak tahulah macam mana kan. Tapi apa yang aku nampak dalam gambar dan juga video dia, masih gunakan 13 Pro Max yang berwarna gold masa dia tengah buat call tu. In fact, kat Twitter dia pun majority adalah Twitter for iPhone. So mungkin juga yang Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pengguna Apple. So aku rasa iPhone 13 Pro Max adalah sebuah iPhone yang cukup berkuasa dan juga relevan untuk korang nak gunakan. Kalau korang tak kisah pasal Dynamic Island pada 14 Pro Max, 13 Pro Max adalah the best choice. Cuma dari segi isu yang tengah ramai bincangkan sekarang ni adalah white screen ataupun green screen yang dihadapi lepas dia update kepada iOS 16.1.1 yang terbaru. Dan isu tu tak semua yang hadapilah. So kalau dah habis warranty, memang nak kena tanggung sendirilah, unless kalau pihak Apple sendiri ada umumkan untuk program penukaran skrin secara percuma, ataupun kalau ada warranty, just claim saja warranty dekat pihak Apple ataupun Apple authorized reseller. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi secara details tentang isu yang dihadapi oleh pengguna dekat Malaysia tentang white screen dan juga green screen untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, korang boleh tonton video aku dekat channel satu lagi, iaitu Fast Studio. Channel tu memang aku khaskan untuk sebalik takbir, podcast, first impression dan sebagainya. So biasanya konten kat situ adalah semua konten yang bertentangan dengan apa yang korang biasa tengok dekat Fast Channel. So memang akan berbeza gila lah konten yang aku akan letakkan dekat Fast Studio. Faiz Zainal punya channel adalah segala tentang vlog, aku punya hobi, aku punya lifestyle dan sebagainya. Untuk Fast Channel, aku masih dengan ulasan smartphone, gadget dan teknologi yang ada sekarang ni. So ya, itu antara 3 smartphone yang aku nampak ataupun kita perasan masa Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Perdana Menteri kita ke-10 gunakan dalam video ataupun gambar yang diambil oleh pihak media ataupun dia upload sendiri dekat social media dia lah. Aku merasakan yang Samsung Galaxy Note 10 Plus dan juga Google Pixel 5 tu mungkin juga bukan phone dia, ataupun kalau phone dia pun bukannya phone utama dia. So mungkin juga itu adalah phone pekerja dia, bodyguard dia ataupun assistant dia. So phone utama dia aku rasa adalah iPhone 13 Pro Max tu, sebab kebanyakan Twitter dia memang Twitter for iPhone, gunakan Apple Watch, dan dalam gambar pun aku nampak dia lebih banyak gunakan iPhone berbanding dengan Android phone. So most probably memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Perdana Menteri ke-10 kita adalah Apple user. So ya, kalau fakta aku salah, korang just boleh betulkan saja dekat komen-komen, sebab kemungkinan besar juga dia ada smartphone lain yang kita sendiri tak tahu kan. By the way, video kali ni ditaja oleh ComAsia. So kalau korang nak dapatkan smartphone terpakai macam iPhone ataupun Samsung, korang just check it out saja dekat website ComAsia. Kat situ korang boleh dapatkan smartphone terpakai dengan kualiti yang bagi aku terbaik. Aku memang highly recommend. So pelbagai jenis pilihan model smartphone, storan dan juga condition untuk korang pilih berdasarkan bajet korang sendiri. Dan memang ComAsia bagi warranty 1 bulan, korang juga boleh tambah warranty 6 ke 12 bulan ikut bajet korang sendirilah. Link semua aku letakkan dekat bahagian description ataupun dekat bahagian atas ni untuk korang check it out dekat website ComAsia. Okay, terima kasih kerana menonton, sampai berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye.